Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-79. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-14 dan 15 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tangan kamu. Dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka. Dan ia akan memuaskan hati orang yang beriman. Dan ia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang yang beriman itu. Dan Allah akan menerima taubah orang yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-14 dan 15 surah Al-Taubah ini merupakan perintah, iaitu memerangi orang musyrik untuk meraih redanya. Perintah ini adalah susulan daripada 3 sebab yang mengharuskan kaum muslimin berperang. Iaitu pertama, kerana kaum musyrikin membatalkan perjanjian. Kedua, kaum musyrikin berkeras untuk mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kaum musyrikin yang memulakan penganiayaan dan peperangan. Allah Subhanahu wa taala menyeksa kaum musyrikin dengan perantaraan tangan kaum muslimin. Bermaksud dengan usaha umat Islam membunuh, melukai, menawan dan mengambil harta kaum musyrikin dan dengan memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan itu akan hilanglah amarah yang terpendam dalam hati orang mukmin di atas penganiayaan kaum musyrikin di masa lalu terhadap keluarga dan rakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menerima taubah orang yang dikehendakinya daripada kalangan orang musyrik dan orang munafik yang selama ini telah memusuhi umat Islam. Bahkan mereka akan menjadi saudara seagama bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan keampunan dan dia mengetahui isi hati umat Islam yang baik dan bersemangat untuk berperang ataupun yang enggan. Sesungguhnya dia Maha bijaksana dalam segala tindakan dan ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kemarahan kaum muslimin dengan terhinanya lawan dan dengan kemenangan yang diraih. Menghilangkan kemarahan atau panas hati kaum muslimin ini berbeza dengan hanya melegakan hati. Dalam erti kata lain, melegakan hati memang telah menenangkan, tetapi boleh jadi masih ada bekas-bekas kekesalan, dendam dan marah yang masih bersisa di dalam hati. Tapi dengan hilangnya panas hati, maka semuanya akan kembali normal. Tidak ada kekesalan lagi, walau sedikit pun akan berbekas sehingga apabila kaum musyrikin itu memeluk Islam,
panas hati dan dendam tersebut tidak lagi mereka rasakan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkannya daripada hati mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-14 dan 15 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa ayat ini telah meningkatkan martabat orang beriman ke peringkat yang lebih tinggi. Mereka memerangi orang musyrik, pemungkir janji itu diibaratkan sambungan tangan Tuhan atau perantara untuk menghukum kaum musyrikin, dan ia merupakan satu tugas yang suci. Mereka telah menjadi tentera Allah. Allah juga akan menghinakan mereka dan menolong umat Islam melawan mereka. Janji Allah sedemikian pastinya menumbuhkan keyakinan dalam hati orang yang beriman bahawa mereka pasti menang dan mereka berada di pihak yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan dada orang yang beriman daripada rasa kecewa, tertekan kerana kesal melihat golongan musyrikin itu memungkiri janji. Namun kini terubat kerana kemenangan pasti berada di pihak orang beriman. Rasa kecewa orang beriman akan hilang kerana Islam pasti menang dan musuh-musuh Islam akan tunduk. Setelah mereka tunduk, akan ada di antara mereka yang insaf dan menyesal lalu bertaubat. Apabila pihak musuh telah tunduk dan bertaubat serta mengakui menjadi Islam, nescaya rasa marah dan kecewa kaum muslimin selama ini akan hilang dengan sendirinya. Akhirnya, musuh telah tiada, perang telah berhenti dan damai telah menguasai seluruh negeri kerana menangnya perjuangan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bagaimana kesalnya hati orang beriman selama ini. Dan sewaktu dulu, orang beriman tidak mengetahui tentang kekuatan musuh sepenuhnya sehingga mereka menyangka musuh itu sangat kuat sedangkan mereka sebenarnya lemah. Walaupun mereka kelihatan kuat dengan bilangan tentera dan senjata, tetapi hakikatnya mereka lemah dari sudut pendirian iman mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaannya telah menuntun orang beriman ini kepada kemenangan dan kejayaan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-14 dan 15 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa orang beriman diperintahkan untuk memerangi orang musyrik itu. Di dalam peperangan, Allah Subhanahu Wa Taala mengazab dan menghinakan mereka dengan tangan orang beriman, dengan jalan orang musyrik itu mati terbunuh, hidup tertawan dan menderita dengan kehancuran harta benda. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong orang beriman yang selama ini mentaatinya dengan memuaskan hati mereka yang telah menderita kerana tindakan kaum musyrikin sebelum ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubah siapa yang dikehendaki daripada hamba-Nya, kerana Dia mengetahui keadaan makhluknya dan Dia maha bijaksana. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-14 dan 15 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa kedua-dua ayat ini adalah sebagai tambahan janji Allah kepada kaum muslimin dan orang yang beriman. Janji tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kejayaan dan kemenangan kepada orang beriman yang tegas mempertahankan pendirian dan tidak berdolak dalih dalam melaksanakan perintah Allah. Janji Allah untuk memberi taubah kepada orang yang dikehendakinya itu adalah benar, sebagaimana yang terjadi kepada seorang tokoh terkemuka Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Abu Su'ud telah menambahkan huraiannya dengan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui segala peristiwa yang akan berlaku dan telah melaksanakan janjinya dengan sepenuhnya. Oleh itu, terbuktilah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa kaum muslimin akan beroleh kemenangan itu adalah suatu mukjizat yang telah terlaksana dan dengan sebenar-benarnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-14 dan 15 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-14 dan 15 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini menjadi satu kemuliaan bagi kaum muslimin dengan menggalas tugas suci sebagai perantara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum kaum musyrikin dengan memerangi mereka. Kaum musyrikin akan dihinakan oleh Allah Ta'ala
dan kaum muslimin akan diberikan kemenangan. Hal ini akan menghilangkan kemarahan kaum muslimin yang selama ini dipendam setelah sekian lama menderita dengan tindakan kaum musyrikin. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan bahawa Dia tetap akan menerima taubah orang yang dikehendakinya daripada kalangan orang munafik atau orang musyrik ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ke-14 dan 15 surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Maha adil dan Maha menolong dengan memberi kemuliaan kepada kaum muslimin dengan beroleh kemenangan setelah sekian lama mereka diseksa dan dimungkiri janji oleh kaum musyrikin. Hal ini jelas membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan kemuliaan dan ganjaran yang setimpal bagi mereka yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar dalam membantu agama Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat ke-40, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Hal ini jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong golongan beriman yang taat kepadanya. Hakikatnya perjalanan dalam meninggikan agama Allah adalah perjalanan yang panjang dan memerlukan usaha yang kental. Namun, janji Allah Subhanahu Wa Taala amat benar bahawa di akhirnya umat Islam tetap akan diberikan kemenangan kerana Islam sahajalah satu-satunya agama di sisinya yang tinggi dan mulia. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir surah At-Taubah ini, yang pertama, setiap Muslim perlulah bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ujian dan cabaran pasti akan menimpa bagi meninggikan darjat seseorang yang beriman seperti mana kaum muslimin semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal dalam ketaatan dan bersabar dalam menghadapi kaum muslim. Akhirnya Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka dengan memberi kemuliaan dan kemenangan ke atas golongan musyrikin. Kedua, umat Islam perlu meyakini bahawa kemenangan buat Islam itu akan tiba kerana ia telah dijanjikan oleh Allah. Meskipun kini masih ada umat Islam ditindas, namun kelak atas usaha dan kesabaran umat Islam dalam membantu agama Allah, Allah Subhanahu Taala pasti akan memenangkan Islam ke atas orang yang zalim seperti umat Islam di Palestin, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.